cool ke? Kejap. Aku akan start dengan aku tau. Tapi korang yang boleh record, korang record lah. Siapa yang boleh record? Aku tak boleh record. Itulah, aku guna phone je. Malam cik kot yang record. Hari ni tak tahu siapa boleh record. Oh ya ke? Okay, tak apa. Sab, try record Sab. Siapa boleh record? Cek boleh. Aku record tapi aku perlu seorang backup lah. Sab record Diam pula Sab. Itulah. Apa dia? Record. So, siapa boleh record? Tak boleh lah, record sound je boleh. Yelah sound lah. Boleh, stop. Sound je pun okey. Video besar sangat tapi kita buat video. Our sound. Okay. Sebab aku nak guna slide sikit lah. Oh ya? Oh, aku record video. Aku record video. Okay lah. Okay. So korang okay ke? Kita macam konsep aku nak 30 minit. Tak tahulah kita sampai pukul berapa ni kan. Tapi insyaAllah aku nak buat sikit. Banyak ke slide? Oh tak pun. Tak. Macam aku nak buat macam kalau time aku macam Jad suruh aku ajar dictated kan. So awal-awal tu maybe aku start ajar Nahu sikit. Kalau kita start pukul 10 tadi, aku ingat nak 30 minit Nahu, 30 minit dictated macam tu. Oh, okey je. Selalu kita orang pun tak adalah macam awal pun. Okey je. Okay, so kita start je lah sekejap aku nak send kat korang. Okay, hai. Okay, ni adalah, korang nampak tak? Nampak tak? Nampak. Yang ni adalah modul aku buat sendiri. Sebab aku kan jadi cikgu bahasa Arab kan. Bila time design. So, time aku ajar tu aku buatlah slide juga. Ni adalah modul aku bagilah. And dia adalah level SPM. So kalau korang ambil SPM, subjek bahasa Arab tinggi, so korang boleh, at least korang ada prior knowledge lah on this. And korang boleh revise sikit lah. Tapi malam ni kita just fokus tajuk depan yang senang-senang dulu. Okay. So, Mak. Aku stop pula. Okay. Nampak tu? Nampak aku ubah slide tak? Tak, masih yang first. Okay, baru keempat. Okay. Okay, so kan yang ni tiba aku ajar slide SPM, tak apa ke? Kita revise balik lah. Tak apa je sebab dah lupa. Boleh. Okay. So dia ada banyak maudu tau dalam SPM ni. Untuk Nahu lah, kita akan fokus kat Nahu lah banyaknya. Kita ada Nahu, ada Nahu, Balaghah, Sorof. Kita kalau kita nak i'rab kan, soalan dia i'rab kan, kita kena tahulah macam topik-topik Nahu sikit yang ke depan tu. Sebab kalau kita tak tahu topik Nahu, kita tak boleh nak i'rab kan dia. Dia very first base lah. So antara topik-topik yang senang yang Nahu kat depan ni macam jumlah, khabar, idhafah, whatever. So aku rasa malam ni aku nak fokus kat jumlah dengan khabar dulu. Nanti malam lain kita pergilah topik lain. Okay. So awal bab untuk kawaid nahwiyah huwa al-jumlah. Jumlah maksudnya ayat. Okay, dalam bahasa Arab dia akan ada dua jenis ayat, iaitu bagaimana kita tahu ada dua jenis, iaitu jumlah ismiyah wa jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah maksudnya ayat tu dimulakan dengan isim. Okay, dan struktur ayat tu adalah, komponen dia adalah mubtada' and khabar. Isim yang dimulakan tu kita namakan dia sebagai mubtada'. Maksudnya kalau kita pandang dari segi i'rab, kalau kita nak i'rab satu perkataan tu, kita tak boleh nak letak dia sebagai isim. Kita kena letak dia sebagai mubtada'. Faham tak? Macam tu. Contoh ayat kat sini. Al-masjidu kabirun.
Masjid tu besar kan? Masjid ni besar. Al-masjidu. Al-masjidu tu dia adalah isim. Dia adalah isim. Isim bermakna kata nama. Bila dimulakan dengan kata nama, jumlah tu akan dijadikan jumlah ismiyah. Dan bila kita jadikan dia jumlah ismiyah, dia dimulakan dengan mubtada. Mubtada dan juga khabar. Okay, so cara kita nak i'rab perkataan masjid, contohlah dia suruh kita i'rab perkataan masjid ni kan. Dia adalah mubtada marfu' bi dhammah. Macam tu. Kenapa dia marfu'? Sebab hukum mubtada dan juga hukum khabar diorang ni hukum diorang adalah marfu'. Okey, apa dia hukum ni? Okey, dalam i'rab kita kena ada 3 komponen. Kalau kita nak i'rab kan. Satu komponen yang mauqi'. Mauqi' tu maksudnya adalah kedudukan perkataan tu dalam sentence. Contohnya masjid kat sini, mauqi' dia adalah mubtada'. Okey, tu cara nak i'rab yang pertama. Yang kedua, cara nak i'rab yang kedua kena ada hukum. Hukum dia apa? Dalam bahasa Arab kita ada banyak hukum nahwu tau. Hukum marfu', mansub, majrur. Kalau marfu' dikenali dengan baris dhammah. Kalau mansub berbaris atas, majrur baris bawah, majzum baris sukun. Okey. So, kalau dia adalah mubtada' kalau dia adalah khabar, dia adalah marfu'. Okey, hukum dia marfu'. Yang ketiga, okey, tadi kita dah ada mauqi', kita dah ada hukum. Yang ketiga cara kita nak i'rab, kita kena ada alamat. Alamah, okey. Mauqi', hukum, alamat. Alamat tu maksudnya sign dia. Sign dia apa kat situ? So, marfu' tadi, macam aku kata, marfu' kena marfu' bi dhammah. Okey, so cara nak i'rab masjid kat situ, mubtada' marfu'un bi dhammah. Okey, khabar. Khabar adalah predikat dalam bahasa kita lah. Kita ada subjek dan predikat kan. Khabar adalah predikatnya. Okey, masjid itu besar. Besar tu adalah predikat kepada masjid itu. So, cara kita kalau digariskan kat kabir tu, cara kita nak i'rab dia adalah khabar marfu' bi dhammah. Macam tu. Dan kita boleh cakap khabar marfu' bi dhammah wa huwa na'at. Macam itulah. Gitu. Sebab dia sifat juga. Okey. Tapi kalau khabar marfu' bi dhammah pun okey je. Okey, itu adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah? Jumlah yang Ya. Tak tanya. Nak saya Okey. yang last tadi tu kan khabar marfu' bi dhammah wa huwa na'at. Na'at tu maksudnya ikut Tapi yang depan. aku rasa na'at dia sifat tau. Tapi kalau dari segi nahunya, dia khabar marfu' bi dhammah je. Macam tu. Okey. Sebab na'at macam konsep dia kena ikut kan. Na'at dia kena ikut 1% dia punya man'ut dia tu. So macam bagi aku, kalau tak sebut tak apa. Macam tu lah. Okey. So ada apa-apa lagi tak faham untuk jumlah ismiyah? Tapi sekarang ni faham kan? Faham. Okey kan? Jelaskan aku. Jelas boleh, Ustaz. Okey. So itu adalah jumlah ismiyah. Jumlah yang kedua, jumlah fi'liyah. Okey, daripada nama kita tahu kan, dia kena mula dengan fi'il. Fi'il, fa'il plus maf'ul bih. Okey. So, contoh ayat dia arsalna Musa. Fi'il dia arsala. Mana fa'il dia? Fa'il dia di dalam fi'il tu. Na tu kita panggil apa? Na tu kita panggil dhamirun muttasil. Okey. Kita ada dalam dhamir kita ada dhamir munfasil. Kita ada dhamir muttasil. Kalau dhamir tu dhamir muttasil ittasala, maksudnya dia bersambungan, dia attach. Contohnya kata betu, saya menulis. Tu dhamir muttasil. Kalau dhamir munfasil, dia terpisah. Contohnya ana aktubu. Ana tu dhamir juga, dhamir kepada saya, tetapi dia terpisah dengan fi'il. Okey. So kalau dhamir tu bergabung dengan fi'il tu,
kita panggil dia dhamir muttasil. So bila ayat dia ada dhamir muttasil, dalam ayat tu dah sekali dah ada fa'il dia. Okay, ada soalan ke tu? Macam tajwid, ya betul. Okay. So fa'il, fa'il, maf'ulun bih. Maf'ulun bih adalah benda. Apa benda yang dibuat oleh fa'il tu, apa benda yang dikerjakan dia. Situlah. Apa dia punya subject matter dia. Macam itulah. Okay. So, cara nak i'rab arsala macam mana? Kau tahu? Arsala nahnu Musa. Macam tu. Apa mauqi' dia? Ni kita kena ada mauqi', kita kena ada hukum, kita kena ada alamat. Macam mana kita nak i'rab dia? Fa'il madi Okey, betul-betul. Fa'il madi, dia punya mauqi' dia fa'il madi. Kita dah dapat dah sebelum kat situ. Yang kedua, hukum. Apa hukum dia? Fa'il madi ni bukan mabni ke? Bukan Betul. Lupa dah. Betul. Fa'il madi mabni. Kullu fi'lin madi memang mabni. Macam tu. So, mabni Ingat sikit. ala Fathah. Bukan. arsala, betul. Mabni ala fathah. Tetapi sekiranya dia ada dhamir muttasil yang masuk pada perkataan tu, dia kira baris akhir pada sebelum dhamir muttasil tu. Maksudnya baris dia adalah sukun. So fi'lul madhi mabniyun ala as-sukun. Macam tu. Sebabnya kita ada na kat situ. So dia tak jadi arsala, dia jadi arsalna. Itulah. Faham kan? Faham. Okay. So fa'il memang kita i'rab dia sebagai fa'il. Kita kena tentukan fa'il apa? Fa'il mudhari' ke, madi ke, amar. Macam itulah. Kalau isim je kita kena tengok kedudukan dia. Situ. Okay, macam nak i'rab na? Macam nak i'rab na? Cara nak i'rab na, okay, dia adalah dhamir muttasil mabni ala as-sukun. Kenapa mabni ala as-sukun? Sebabnya kan kat sini kan macam orang tanya tau, macam kadang aku tanyalah macam, kenapa sukun kan fathah? Memang fathah kat situ, tapi kalau dia i'rab tengok baris akhir dia. Atas alif ni sebenarnya sukun. Macam tu. So, dhamir muttasil mabni ada as-sukun. Dhamir kena mabni. Mabni tu apa? Mabni tu maksudnya baris dia tak berubah, baris akhir tidak berubah. Tu konsep i'rab. Dia ada mabni, dia ada mu'rab. Mabni baris akhir tidak berubah, mu'rab baris akhir berubah. Okay. Musa kan. Musa adalah Bikul, perlu ke cakap macam yelah, na tu wahwa fa'il. Perlu ke? Boleh. Macam contoh dhamir muttasil dhamir muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli raf'i al-fa'il. Macam tu. Selalunya lah dalam improper form. Maksudnya dhamir tu memang mabni tetapi dia adalah pada kedudukan raf'i al-fa'il. Sepatutnya dia adalah fa'il yang berhukum marfu'. Okay, aku ulang. Dhamir muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli raf'i al-fa'il. Macam tu lah selalunya kalau i'rab panjang dia. Itu. Okay. So kita ada fa'il, kita ada fa'il. Okay. Dia punya maf'ulun bih. Musa dia. Musa maf'ulun bih kena mansub bih fathah. Tapi kat mana fathah dia? Situ. Bukan atas ada maksud tu. Ikut. Ni dia nama kan? Kalau nama apa? Okey. Ya, tapi macam hukum dia tak sama juga. Situ.
hukum dia macam ni, kalau dalam bahasa Arab kita ada fathah muqaddarah tau. Fathah muqaddarah tu maksudnya fathah dia tersembunyi. Memanglah dia fathah tapi fathah dia tersembunyi. Macam tu lah. Okay, tu tak apa, nanti aku ajar juga tajuk i'rab sebab kita ada i'rab ni macam ni. I'rab adalah tajuk form 4 dan form 5 kat sini. Mabni mu'rab tajuk form 4, i'rab tajuk form 4 dan form 5. Gitu. Ni lah i'rab. Kalau nampak mauqi' hukum alamat, kena 3 tu. Okay, so settle jumlah, faham kan? Ni macam basic lah. Faham. Okay, soalan aku, contoh kan kalau kita tukar arsalna Musa, kita tukar ayat dia in form of isim kat depan. Nahnu narsilu Musa kan? So jumlah apa? Jumlah apa? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Jadi kalau Musa tu dia jadi khabar lah. Betul. Betul. Khabar. Betul tak? Okay. So kalau khabar dia hukum marfu' macam tu. Sekarang ni kan macam Musa ni kan maf'ul bih kan, maf'ul bih mansub kan. Mansub kena fathah kan. Kalau dia jadi kita tukar, okay, kita guna ayat simple lah macam ni. Contoh fataha al-muslimu al-baba kan. Fataha fa'il, muslimu fa'il, baba maf'ul bih. Kalau aku tukar al-muslimu fataha baba kan, dia akan jadi jumlah ismiyah kan, dan dia akan jadi khabar selepasnya. Soalan aku yang baba ni khabar juga ke? Kalau khabar dia kena balik depan. Macam ni? Fathah baba tu yang khabar. Dia khabar ada banyak jenis kan? Alamak, Okay. tak ingat lah. Okay. Dia macam khabar dia kat fathah ni tau. Khabar dia kat fathah ni. Khabar dia termasuk tajuk yang kita akan belajar lepas ni. Khabar jumlah fi'liyah. Dia memanglah ayat ni jumlah ismiyah. Tetapi khabar dia tu adalah di dalam kategori jumlah fi'liyah. Bila khabar jumlah fi'liyah, yang ni kekal kedudukan dia sebagai maf'ul bih. Faham tak? Sebab khabar tu memang khabar jumlah fi'liyah. Memang ayat tu jumlah ismiyah, tetapi that particular khabar berjenis khabar jumlah fi'liyah. Okay, macam mana kita nak tahu khabar tu jumlah fi'liyah? Kita tajuk ni, tajuk khabar. Okay. Khabar, apa dia khabar? Tadi kita dah tahu kan, dia ada mubtada. Mubtada adalah subjek, khabar adalah predikat. Okay, khabar, anwa'ul khabar. Anwa'ul khabar kita ada 3. Satu, khabarun mufrad. Yang kedua, khabarun jumlah. Yang kedua, khabar jumlah. Yang ketiga, khabar syibih jumlah. Okay, apa yang dia khabar mufrad tu? Khabar mufrad tu adalah selalunya khabar tu ketul je kat belakang ni. Contoh, at-talibun mujtahidun. Cara nak i'rab dia, khabar mufrad marfu' bi dhammah. Okay, yang kedua kan. Tadi ada satu je mufrad ni. Tiba-tiba panjang pula ayat kat belakang ni. So dia khabar mufrad ke? Jawapannya ya, dia memang khabar mufrad pun. Sebabnya khabar tu macam adalah juga saya tanyakan macam bezanya khabar mufrad dengan khabar jumlah. Sebab diorang ingat khabar mufrad, nama pun mufrad kena satu je kat belakang ni. Tak, sebenarnya khabar mufrad ni kalau kita potong dia punya mubtada kat depan tu, contoh rijal tak ada, ayat tu tak boleh berdiri dengan sendiri macam tu. Faham tak? Ayat penjelasan aku. Contohnya at-talib mujtahidun ni, kita potong talib, tiba mujtahid dah. Macam orang tak faham kan? Macam itulah. So kalau rijal qawwamuna 'ala nisa kan, lelaki tu pelindung kat atas satu wanita macam tu lah, yang macam suami-suami macam ni. Okay, so tadi kita potong rijal kan, qawwamuna 'ala nisa, macam pelindung
kepada ni isteri macam tu. So dia jadi ayat tak faham kat situ. Khabar mufrad ni maksudnya dia kena ada juga mubtada kat depan tu. Dia lain kalau khabar jumlah kan. Khabar dia memang dalam bentuk jumlah mufidah. Jumlah mufidah tu maksudnya ayat dah lengkap dah. Contohlah aku boleh bagi khabar jumlah ada dua, khabar jumlah ismiyah, khabar jumlah fi'liyah. Contohnya khabar jumlah ismiyah kan. Muhammad abuhu karim. Muhammad ayahnya mulia. Kalau aku potong Muhammad kan, dia dah jadi satu ayat lengkap juga. Abuhu karimun. Macam tu. Faham tak setakat ni? Faham. Okay, so cara i'rab dia semua sama. Kalau korang tengok kan kat tepi kanan sekali ni, khabar akan marfu. Marfu bil waw. Ni abuhu karim. Abu khabar jumlah ismiyah marfu bil waw. Abu kan. Abu adalah wa huwa ismun min asma'il khamsah. Kita tajuk asma'il khamsah kan. Dia kalau asma'il khamsah, Abu, Zu, Fu, Hamu kan. Dia kena kalau i'rab dia kena marfu' dengan huruf dia. Marfu' bil waw. Macam tu. Okay, yang kedua, kita ada khabar jumlah fi'liyah. Inilah yang tadi tu. Kalau aku tukar kan, dia memang jumlah ismiyah tetapi khabar tu khabar jumlah fi'liyah. Maksudnya bila dekat khabar tu dimulakan dengan fi'il. At-talibu yaqra'u al-kitabah. Al-kitabah tu kita state sebagai maf'ul bih mansub bil fathah. Dan yaqra'u fi'il mudhari' marfu' bid dhammah. Bagaimana yang kita cakap tadi, fi'il dia kena i'rab as it is. Maksudnya kita tak payah tengok kedudukan dia apa. Kita tak boleh nak kata ni khabar jumlah fi'liyah. Tak, salah. Maksudnya kita kena i'rab dia as it is lah. Maksudnya kita kena tengok ni fi'il apa. Dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' marfu' bi dhammah. Okay, khabar yang last sekali, khabar syibhi jumlah. Khabar syibhi jumlah maksudnya adalah yang seakan-akan satu ayat. Apa maksud seakan-akan tu? Maksudnya apabila hadirnya huruf jar ataupun zorof. Huruf jar macam min, kal, bi'ala apa semua ni kan. Zorof maksudnya macam kita ada dua, zorof makan maksudnya zorof tempat. Amama depan, belakang, tepi, kanan, kiri. Zorof zaman maksudnya pagi, petang, malam. Bil'am, itu zorof. Okay, contohnya at-talibu amamal fasli. At-talibu mubtada' marfu' bid dhammah. Amama. Di sini kita i'rab amama. I'rab zaraf kalau aku tengok kat sini, i'rab zaraf selalunya mansub bil fathah. So zaraf mansub bil fathah. Kenapa? Ada yang tanya kenapa kalau kita tengok kat sini kan, huruf jar kita tadi kata mabni kan macam tak berubah pada akhir kan. Huruf jar mabni pula. Kalau zaraf mansub. Itulah uniknya. Macam bahasa Arab ni, huruf jar selalunya tak berubah baris akhir dia. Fi, kita ada fa yang tertiba kan. Ala, macam tu. Ila, dia memang semua mabni ala sukun selalunya. Kalau zaraf memang kita tak boleh nak kata dia mabni. Contoh amama ataupun tahta kan. Kita tak boleh nak kata dia mabni, sebabnya ada juga occasion di mana tahta boleh jadi tahti. Maksudnya kalau kita baca Quran ni bintah tihal anhar, maksudnya dia berubah baris akhirnya. Maksudnya kita tak boleh nak jadikan tahta tu sebagai mabni. Dia adalah jenis mu'rab yang boleh berubah baris akhir. Okay, so sama macam kalau konsep kita baca Fatihah kan, alhamdulillahi. Macam tu. Okay, kat sini alhamdu mubtada' marfu' bi dhammah. Ni li tu adalah khabar syibhi jumlah, tapi li adalah huruf jar. Dan kita nak i'rab dia harful jar mabni ala al-kasri ataupun kasrah. Allahi adalah isim ba'da harful jar.
Okey, ini ataupun kita panggil dia isim majrur. Isim majrur bil kasrah. Okey, yang last kali untuk nahwu for today adalah ayat ni. Aku nak ni lah. Okey. Kalau tertiba kita selalu cakap an-nazafatu minal iman. Tu kan? Tertiba dia cakap minal imani an-nazafah. Oh, tertiba macam kita mula selalu ayat dengan isim, tetapi tiba mula ayat dengan huruf. So dia jenis ayat apa ni? Huruf dengan isim berbeza tau. Huruf macam ni, huruf ja ke apa, itu huruf. Isim is noun, kata nama. Ni minal imani an-nazafah. So minal iman ni mubtada ke? An-nazafah tu khabar ke? Jawapannya tak. Minal iman tu adalah khabar juga. Tetapi dalam bahasa Arab kita ada jenis ayat dia, kita ada istilah ni, khabar muqaddam, mubtada muakhar. Maksudnya subjek dia kita letak kat belakang, predikat didahulukan. Macam tu. Sebahagian daripada iman adalah kebersihan. Macam tu lah. Kita boleh cakap dulu kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Yes. Tapi ni kita awalkan khabar dia sebahagian daripada iman, kebersihan. Macam itulah. So istilah dia khabar muqaddam mubtada muakhar. Jadi kalau kita tertiba nak i'rab an-nazafah kan, an-nazafah tu still i'rab dia sebagai mubtada walaupun an-nazafah tu duduk kat belakang. Faham tak? Faham. Cakap ni faham? Maksudnya subjek dia duduk kat belakang. Subjek duduk kat belakang. Kita tak nak i'rab ni sebagai khabar. Kadang-kadang orang ingat mubtada always kat depan kan. Tak. In certain circumstance, mubtada boleh duduk kat belakang, khabar boleh duduk kat depan. Tapi kita kena sebutlah mubtada muakhar marfu' bi dhamma. Okey, itu saja. Apa-apa nak tanya tak? Untuk malam ni lah nanti kita akan sambung lepas ni. Okey, boleh go lah untuk legal text. Boleh. Kita tak boleh go. Boleh cakap. Okey. So kita pergi kat legal text. Ni aku prepare sikit je slide ni. Okey. Untuk legal text kita akan revise sikit je lah. Okey. Pertama sekali, sebab kalau nak baca kitab macam bosan ni. So aku buat point-point sikit. So makna an-nikah fil lughah wal istilah. Okey, makna an-nikah lughatan at-tammu wal jam'u. Maksudnya persatuan. Okey, itu adalah makna nikah dari segi lughah. Jadi semua ni adalah semua yang terkandung dalam kitab Munir Mustajlah. Aku just pointkan je lah. Okey, syar'an dari segi syarak ialah aqdun yatadammanu ibahatil wata'i bilafzi inka awi tazwij awi tarjamah. Okey, maksudnya akad yang mengandungi ataupun boleh meliputi pengharusan al-watu. Al-watu bermakna al-jima' bilafzi inka tazwij, dengan lafaz yang tertentu iaitu inka tazwij dan sebagainya. Terjemahannya. Okey. Dan dalam kitab kalau kita baca al-arab tasta'miluhu, dia cakap kat situ kan, al-arab tasta'miluhu bimakna al-akdi wal wata'i jami'an. Maksudnya orang Arab selalunya bila dia dengar perkataan nikah ni, dia selalu akan macam gabungkan waktu dengan akad. Maksudnya dia guna perkataan itu interchangeably lah. Maksudnya kadang boleh maksudnya adalah akad, kadang maksudnya nikah, kadang maksudnya waktu. Okay. And kalau korang dia ada juga tulis kat footnote tu, kalau korang baca Az-Zujaj ni dia kata al-wat'u wal aqdu jami'an. Maksudnya dia orang guna perkataan nikah tu interchangeably. Tapi Imam Jauhari pula cakap nikah bermakna al-wat'u waqad yakunu al-aqdu. Okay, nikah maksudnya al-wat'u waqad yakunu al-aqdu. Kalau ada kataan waqad yakunu tu kan, qad yakunu. Kalau bahasa Arab qad adalah
harfun takkid tau. Harfun takkid tu maksudnya untuk penegasan. Bila harfun takkid qad, dia kena gabung dengan fi'il madi. Tapi tiba-tiba dia qad yakunu, qad gabung dengan fi'il mudhari'. So macam ni, apa maksudnya tu? Kan qad kan dalam bahasa Arab kan sesungguhnya qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman. Macam tu. Tetapi maksudnya qad kena gabung dengan fi'il madi. Tetapi macam mana kalau kita gabungkan qad dengan fi'il mudhari'? Okey, kalau qad gabung dengan fi'il mudhari', dia akan jadi maksud kadang-kala. Itu maksudnya. Bukan maksudnya sesungguhnya. Maksudnya kadang-kala. Qad yakunu al-aqdi maksudnya kadang-kala kadang-kala bermaksud al-aqd. Macam tu. Nikah okey, dalam buku, dalam kitab Muhtaj, dia ada tentu dia cakap kalau kita nak tengok nikah tu bermaksud apa, nikah tu bermakna al-aqdu awi nikah bermakna al-wat'u, kita kena tengok orang tu cakap macam mana. Contohnya kalau dia cakap nakaha fulanatan, maksudnya telah bernikah si fulan. Macam tu. Maksudnya fulan tu kita tak kenal kan. Maksudnya stranger. Okey, nikah kat situ bermaksud al-aqdu. Okey. Dia tengok konteks ayat. Kalau ustaz cakap nazar bin nazar ila siyaqil kalam. Maksudnya kita tengok dalam konteks ayat dia apa. Okey, kalau dia cakap nakaha imra'atahu aw zawjatahu, fahuna nikah bermakna al-wat'u. Maksudnya telah bernikah perempuannya ataupun telah bernikah isterinya. Maksudnya kalau kita cakap isteri, perkataan isteri, maksudnya akad telah berlaku lah. So an-nikah huna bermakna al-wat'u. Okay. And dalam kitab Muhtaj, Al-Tha'labi Ibnu Qattan cakap, cakap alahu alfun ismain, alfun ismain. Okey, tapi Ali bin Abi Ja'far al-Lawawi cakap lahu alfun wa arba'una ismain. Okey, beza dari segi inilah. Tapi yang pentingnya, poinnya adalah kasratul asma tadullu ala syarfil musamma. Syarfil musamma tu maksudnya semakin banyak definisi dia, itu menunjukkan bahawa benda ni ada perbuatan yang mulia lah, macam tu. Al-musamma kat sini bermakna sahibul ismi. So sahibul ismi, tuan empunya nama tu, maksudnya subject matter dia. Subject matter kat sini adalah nikah. Macam itulah. Okay. So dalam buku, dari segi takrif tu, inda ashabina, dalam buku cakap inda ashabina. Ma makna ashabina? Ashab kat sini bermakna ulama Syafi'iyah. Sebab kitab Muhtaj ni memang daripada fi mazhab Syafi'i kan. So ashabina huna bermakna ulama Syafi'iyah. Lahu salasati awjuhin. Okay. Each kotak ni adalah wajah-wajah dia. Dia ada 3 wajah. Dari segi takrif dia ada 3 wajah. And wajah, mak mana wajah? Kenapa dia tak cakap salah satu akwalin? Kalau saya cakap, kalau akwal, kalau dia tengok kaul tu, kaul adalah merujuk kepada yarji ila kaulul imam. Maksudnya kalau dia guna ayat, kalau kaul ashab, kita kena cakap dia sebagai wajah, aujah. Maksudnya kita kena tengoklah term tu salah satu aujuhin. Aujuh merujuk kepada ashab. Okay, pendapat yang wajah yang pertama, wajhul as-sah. Okay. So as-sah dia adalah haqiqatun fil aqdi wa majazun fil wat'i. Secara hakikatnya dia adalah maksud dia akad. Nikah bermakna akad secara hakikat. Okay, hakikat wal majaz, apa maksud dia? Dalam balaghah dia ada satu topik, al-haqiqah wal majaz. Al-haqiqah bermakna
reality. Wal majaz huna maksudnya kiasan. Contohlah al-haqiqah kan. Kita cakap seorang contohlah macam contoh Ustaz bagi itulah. Seorang guru telah datang ke sekolah. Itu al-haqiqah. Maksudnya jelas ayat tu tanpa kiasan apa-apa. Tiba-tiba kalau kita cakap dalam bahasa Arab tu, seekor singa mengajar di dalam kelas. Itu adalah majaz. Majaz tu maksudnya kita nak kiaskan guru itu seperti singa seperti garang macam tu. Tu dalam bahasa Arab kita cakap al-muallimu kal asadu ta'allama fil fasli. Macam itulah. Itu adalah ayat bentuk majaz. Majaz ni maksudnya kias-kias. Macam tu. So dalam konteks nikah ni kalau kita dengar nikah, pendapat yang asah dia, hakikah dia bermaksud akad. Secara kiasan dia, majaz dia adalah watu. Cik, air saya mana? Ya, itu dia. Masuk-masuk buat bising. Sorry. Ada saya tak cakap ada kelas hari ni. Okey guys, setakat ni faham ke? Kurang. Bisa pula aku. Faham. Okey ke? Okey. Dan Ada ikut? Aja ada juga kan? Ada. Siapa yang boleh ikut? Okay. Okay. So dekat dalam kitab juga la yaruddu fi, maksudnya la yaruddu tu maksudnya, tapi takrif ni tak terpakailah dalam ayat ni. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairu. Maksudnya nak cakap kat sini walaupun hakikah fil aqli wal majaz fil wati, kita kena tengok juga konteks ayat dia. Tak macam dalam konteks ayat ni, tankiha ni tak semata, maksudnya ayat ni merujuk kepada talak bain kan, talak bain kubra kan. Maksudnya bila kita dah cerai talak 3, kita tak boleh kahwin macam ni, suami tu tak boleh nak rujuk isteri dia melainkan dia ada wukuk nikahin akhar. Tapi dalam ayat ni dia merujuk kepada yang watu tu lah. Dalam kitab dia cakap ayat ni merujuk kepada watu. Sebab tu dia kata pendapat ni yang takrif ni tak adalah terpakai dalam konteks ayat ni. Sebabnya as-sabab al-murad al-aqdu wal-watu mustafad. Maksudnya macam ni tau. Memanglah maksud dia dari segi hakikah akad kan. Kita faham tak boleh, suami dia tak boleh nak rujuk isteri tu sehingga dia berkahwin kan, berkahwin. So orang tanyalah, ihu tu, tankiha tu, maksud dia kahwin tu kahwin dari segi akad. Maksudnya memanglah akad kan. Maksudnya akad merujuk kepada akad ke ataupun merujuk kepada watu. Diorang yang kitab bahaskan kan, al-murad memanglah al-aqdu ni, tankiyah tu maksudnya akdu, tetapi ayat ni dia takwilkan lagi kan oleh hadis. Al-watu mustafad, ayat kitab al-watu mustafadun min khabaris sahihaini. Maksudnya kita tahu tankiyah kat situ bermaksud al-watu sebabnya ada hadis lain yang mengatakan dia adalah merujuk kepada al-watu. Hatta tazuqi musailatahu wa yazuqa musailataki. Macam itulah. Okay, maksudnya hatta tazuqi musailah, sehingga kamu merasa, musailah tu maksudnya asal maksudnya madu kan. Macam itulah, maksudnya sehingga merasa kemanisan dalam tu. Dan ulama takwilkan dia sebagai al-watu. Itulah. Setakat ni faham tak? Boleh pair kan? Penjelasan. Kalau okey. Pendapat itu pendapat asah. Asah kata hakikat dia memang akad.
Tetapi masa kita nak tahu tu wat'u, kita kena rujuk kepada sesuatu lain. Contohnya dalam segi ayat ni memang dia akad tapi dari segi hakikah je. Tetapi sebenarnya dia maksudkan al-wat'u. Okey, pendapat yang kedua, dia terbalik. Tadi hakikah dia akad, majaz dia wat'u kan. Ni hakikah dia adalah wat'u, majaz dia pula akad. Abu Hanifah cakap, ni pendapat Hanafiyah lah. Abu Hanifah cakap, hadza wajhu aqrabu bil lugha, maksudnya lebih dekat lah dengan lugha tu dan juga syarak. Tapi kenapa aku merahkan kat sini, sebabnya Zamakhsyari dia daripada ulama Al-Hanafiyah, dia tak bersetuju lah dengan Abu Hanifah, sebabnya lam yarudda nikah fil Quran illa bimakna al-aqdu. Li'anna al-wat'u ja'a bitasrih wal kinayah ila al-mulamasah. Contohnya kan sebab pendapat ni kata secara hakikatnya nikah tu bermakna al-wat'u. Ya. Ada share slide ke? Aku tak share ke? Kita orang jumpa. Patutlah. Oh my god, kenapa kau tak cakap? Aku cakap lah. Okay, tak apa. Ya, nampak tak? Cantik lah slide aku buat ni. Tak, nasib baik sampai sini baru. Tak, sebenarnya aku pelik juga sebab kau kata kau sedia slide. Tapi aku macam tak ada, tapi tak apalah kan. Aku tu nak share. Sorry. Okay. So, ni dia. Okay, ni adalah poin yang aku uraikan tadi. Tapi aku start. Ni. Okay. Tadi kan aku macam terangkan dari segi luah dia adalah jam'u. Okay, maksudnya persatuan syara'an dia adalah akdan yang tadammun ibahatil wat'i. Maksudnya akad yang meliputi lafaz pengharusan terhadap al-wat'u ataupun al-jima' di lafzi muayyan, lafzi idka tajwid tarjamah. Okay, saja nak revise kebetulan macam takut korang lost. Al-Arab, okay, dari segi takrif, Arab pun menggunakan dia akad dengan wat'u tu interchangeably guna. Kalau korang tengok kat footnote, aku dah concludekan dalam bracket ni. Al-Zujaj kata nikah adalah wat'u wal aqdu jami'an, maksudnya digabung, maksudnya dia boleh guna interchangeably lah wat'u dengan akad tu. Jauhari kata nikah bermakna wat'u waqad yakunu aqdan al-aqdu, maksudnya pada zahirnya memang maksud nikah tak wat'u, kadang dia jadi akad. Kita kena tengok konteks ayat dia. Nakaha fulanun kan, fulana. Tak kenal fulana ni. Maksudnya nikah kat sini bermaksud akdun. Nakaha imra'ah zaujah, telah bernikah isterinya. Kalau kita guna istilah isteri, maksudnya kita dah tahulah, kita dah ada prior akad dah. Maksudnya nikah kat situ bermaksud al-wat'u. Okay. So asal Nabi ada 1000 nama, ahli kata ada 1040 nama. Kebanyakan nama ni banyak dia sebab dia menuju kepada kemudian tu. Macam itulah. Saja nak recap. Okey. Yang ni macam pendapat yang pertama lah. Inda ashabina kan. Ada 3 awjuh. So pendapat pertama, kedua, ketiga. Pendapat pertama wajibul asaf, hakikah fil aqdi, majaz fil wat'i. Ni ayat yang aku terangkan. And dalam kitab tu kata murad daripada ayat ni adalah al-aqdu, wat'u. Macam mana kita tahu ayat ni adalah wat'u? Sebabnya daripada hadis dia cakap hatta tazuki saila. Itulah. Pendapat kedua baru masuk adalah terbalik dengan pendapat pertama. Hakikah dia adalah wat'u, majaz adalah aqdu. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah cakap dia adalah aqrab bil lughah wa syara'. Dia lebih dekat lah dengan spirit of lughah and syara' tu. Okey. Zamakhsyari, tetapi pendapat yang Abu Hanifah kata yang dia lebih dekat tu tak, Zamakhsyari tak setuju. Imam Zamakhsyari ni adalah ulama Hanafiyah. Dia kata lam yaruddu an-nikah fil Quran illa bi makna al-aqdu. Nikah ni memang maksudnya al-aqdu, tak ada lain dah maksud dia. Di anna al-wat'u ja'a bitasrih
wal kinayah ya al-mula masa. Maksudnya kalaulah nak dimaksud kalaulah kita nak kata tu adalah waktu tu kena datang dengan secara tasrih. Maksudnya dia tak boleh kinayah. Kalau nak kinayah sekalipun, istilah dia adalah al-mula masa, al-masu macam tu. Kan macam ada ayat aula masu nisa kan. Tu orang tahu kadang dia merujuk kepada al-jima. Macam itulah. Faham tak? Faham kan? Sorry, tak faham sekejap. Maksudnya, Okay. dia kata, kalau patutnya kalau nak masukkan waktu tu dia kena tasrih dan dia akan guna mula masa macam tu ke? Sini, kalau nak guna waktu tu, sama ada dia datang secara tasrih ataupun kalau nak kinayah sekalipun, kinayah dia tak boleh guna kinayah perkataan nikah. Kinayah dia guna perkataan mula masa, sentuh kan. Ulama semua nikah macam tu kan contohnya. Faham tak? Maksudnya nikah ni memang maksudnya akad lah. Macam tu. Faham tak? Dia nak balas lah, dia nak rot lah pendapat ni. Faham tak? Maksudnya sebab pendapat ni kata hakikah dia adalah waktu kan. So nak kata mana boleh nikah ni bermakna waktu macam tu lah dia kata. Sebabnya kalau waktu pun nak kata dia kena datang secara tasrih. Kalau nak kinayah kena guna perkataan mula masa macam tu lah. Faham tak? Okay, faham. Okay. Contohnya dalil dia disebut kata azani la yankihu illa zaniyatun al-murad huna wa al-watu. So ada sebut juga pendapat Ar-Raghib. Ar-Raghib ini Ustaz kata dia adalah ulama lughah. Ulama lughah ni kata yastahil an yakuna al-haqiqah fil jima' wa yukna bihi 'anil aqdu di anna al-jima' yustakbahu zikrahu. Maksudnya mustahil lah kalau kita nak kata secara jelasnya nikah tu bermaksud al-watu ataupun jima'. Sebabnya jima' tu yustakbah zikrahu, maksudnya segan orang nak sebut. So kalau hakikah fil watu, secara hakikatnya nikah tu bermaksud watu, maksudnya tak logik lah sebabnya nikah tu orang segan nak sebut sebagai cara jelas macam tu. So nikah tu memang maksudnya akad. Ni sebagai rod lah kepada pandangan ni. Nikah tu memang akad tapi secara majaznya bermaksud watu. Secara tidak langsungnya menyokong pendapat As-Saf ni. Okay. Yang ketiga, hakikah fihi ma bil ishtirak. Maksudnya secara zahir macam ni, maksudnya dia ada ishtirak kat situ, dia berkongsi interchangeably. Dia tak, maksudnya hakikah dia kena tengok konteks ayat. Nak tahu hakikah dia bermaksud al-watu ataupun hakikah dia bermakna al-aqdu, kena tengok konteks ayat. Contohnya dalam kitab dia kata al-ainu kan, contohnya dia macam al-ainu lah juga, mata ada banyak perkataan kan. Macam kita nak tahu mata tu merujuk kepada mata kita ke ataupun mata air ke, mata-mata ke, tu kena tengok konteks ayat. So dalil dia letak kat situ wala tankihu al-musyrikat hatta yu'min. Tankihu tu yahmil maksud al-aqdu wal watu. Okay. Because sebelum tu yang ayat yang dalam kitab tu kan dia cakap wa rada alaihi qawlu ta'ala azani la yanki illa zaniyah tu. Yang tu Zaman Syari cakap juga Yang tu Zaman Syari tak, Zaman Syari cakap ni je, yang merah je. Oh ya, kalau yang ni wa rada alaihi yang dia cakap azani la yanki illa zaniyah tu dia nak cakap Ini macam pendapat ni, macam yang penzina, ayat berkata yang penzina lah, tak berkahwin, macam tu lah, tak bernikah dengan penzina macam tu. Tapi kat sini dan kiha tu macam buat tu lah, macam tu lah. Macam tu lah. Tapi korang kena tengok balik kitab, dia ada ulasan panjang pasal tu. Tapi macam dia kata dan kiha kat sini memang maksud dia waktu lah. Tapi dia tak maksud ni merujuk ke Zaman Syari. Okay.
Okay. Next. Kita pergi ke ayat pertama tu kan. Okay, cara korang baca kitab ni, kita kena tengok matan minhaj dia lah. Selalunya Ustaz akan baca matan minhaj je. Ustaz akan tak tengok qaul syarih sangat. Tapi kalau Ustaz kata unsur qaul syarih tu, kita baru tengok yang bawah tu. Matan minhaj tu yang atas tu lah. Okay. So, huwa mustahabun li muhtajin ilaihi yajidu ahbad. Batahu. Okay. Huwa ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada nikah. Mustahabun li muhtajin ilaihi. Diharuskan untuk yang memerlukan kepadanya. Yajidu ahbatahu. Okay. Muhtajin ilaihi ni berlaku cross-refer juga kepada qaul syarih kat bawah tu. Maksudnya tatawwaqa nafsahu tau sebenarnya. Nafsahu ila al-watu law hussiyan. Maksudnya muhtaj kat sini, orang yang memerlukan. Apa maksud orang yang memerlukan kepadanya, kepada nikah tu? Maksudnya orang tu maksudnya orang tu dah macam ni lah bertekad untuk al-watu macam tu lah. Dia macam nak macam tu. Walau hissiyan tu maksudnya kan dia tak boleh, maksudnya walaupun dia tak organ dia tak berfungsi macam tu lah. Lebih kurang maksudnya macam tu. Yajidu uhbatahu. Uhbah bermakna kalau tengok kat bawah qaul syarih tu maksudnya mu'na kan. Mu'na tu maksudnya keperluan, equipment, supply kita lah. Maksudnya dia cukup lah kemampuannya. Satu ada boleh bagi mahar, boleh bagi kiswah pakaian. Wairiha min fasli tamkin. Maksudnya dia mampulah. Binazar ila dalil hadis ya masyarakat syabab bla 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 man istata minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Ini yang pentingnya. Man istata minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Maksudnya siapa yang mampu, ba'ah tu maksud kemampuan lah. Maka bernikahlah macam tu. Kahwinlah. Okay, itu adalah qaulu matan minhaj yang pertama. Okay, matan minhaj yang kedua. Kita nak bentuk buku apa ni? Aku tak tahu. Habis slide kan Orang macam ni. Slide kan sama berapa? 8 ya? 8. Okay. Fa'in fakadiha ha guna merujuk kepada ukbah tadi tu. Sambungan kepada ayat ni kan. Ukbah kan. Ukbah mu'annas. So ha tu merujuk kepada ukbah. Fa'in fakadiha ustuhibat tarkuhu. Fakdun bermakna tak ada. Adamul ukbah. Kalau adamul ukbah, tarku an-nikah. Ustuhibbah maksudnya diharuskan tarkuhu. Rujuk pada nikah muzakkar. Okay. Wa yakasiru syahwatuhu bisawmi. Tapi kat sini kalau ustaz kata merujuk kepada al-faraj, syahwat dia bisau, maksudnya dikurangkan syahwatnya dengan saum. Kaifa macam ni bisau dimaza. Kalau dalam buku dia kata as-saum yuthiru al-haraka awalan, sebab macam saum ni dia akan memberi kesan lah kepada kita punya pergerakan macam tu. Maksudnya ada akan mahal kita daripada buat benda-benda yang ni lah. Okay, so dalil dia kat situ, kalau dalam kitab wal yasta'fif alladhi la yajiduna nikah, wal yasta'fif yang penting, maka jagalah dia punya ifah dia, kena jaga. Allazi la yajidu nikah wal yasta'fif. Macam kita nak wal yasta'fif bisau. Itulah. Faham kan? Setakat ni je. Okay. Rujuk kepada matan minhaj yang ketiga. Fa'im lam yahtaj. Ni adalah Ustaz kata
dia adalah adat tu syarti. Adat tu syarti. Ini adalah fi'il syarat. Jawab syarat dia karuha. Nanti kita akan belajarlah syarat, tajuk syarat dalam nahwu nanti. Fa in lam yahtaju. Lam yahtaju apa? Lam yahtaju ila an nikah lah. Dia tak berhajat pun, tak ingin pun nak nikah. So karuha maksudnya makruh lah kat dia. Lam tetapi maksudnya dia tak ingin pun. Karuha. Tapi dia ada in kat sini. Dia muqayyad sikit. In. Maksudnya tak semestinya kita tak nak. Kalau kita tak nak kahwin, tak semestinya makruh. Dia ada muqayyad dekat sini. In faqada al-uhbah. Maksudnya sekiranya uhbah tu tak ada. Dia tak ada kemampuan. Barulah dia makruh. Maksudnya kalau dia tak berhajat kalau dia tak berhajat untuk bernikah, dia tak maksud dia makruh lagi. Dia akan jadi makruh sekiranya in faqada al-uhbah kat sini. Iltizama la yakdir ala al-qiyam bihi. Dia tak mampulah. Itu barulah makruh. Wa illa fala. Dalam kita cakap wa illa fala. Maksudnya kalau tak ada, tak makruh lah. Maksudnya kat sini huraian qaul syarih kat bawah tu kata wajada al-uhbah ma'a adamu hajatihi lin nikah. Maksudnya uhbah ada. Uhbah tu maksudnya kemampuan. Segala supply dia boleh bagi supply apa semua ada, tetapi dia tak teringin pun nak kahwin. Maka tak makruh untuk bernikah. Maksudnya boleh. Sebabnya ustaz kata ni, ustaz terangkan maqasidun nikah la yanhasir, dan ada dalam kitab juga la yanhasir bil wat'i faqat. Maksudnya nikah tu tak semestinya terhad kepada al-wat'u je. Maksudnya kalau tak teringin tak apa, sebab maksud nikah tu besar, dia mengangkat tanggungjawab bagi semua. Okey. Walakin dan akhir sekali ayat tu walakin al-ibadah afdal. Maksudnya kat sini ayat penuh ni kan, kalau dia tak nak, dia akan jadi makruh sekiranya dia tak ada uhbah. Kalau dia tak ada uhbah, dia tak makruh. Tetapi ibadah afdal. Apa maksud ibadah ni? Kita unzur qaul syarih. Maksudnya at-takhalli lil ibadah. Maksudnya takhalli apa? Takhalli nikah. Maksudnya dia tinggalkan nikah untuk ibadah. Itu adalah afdal lah kalau dia tak nak situ. Tapi dalam qaul syarih kata iza kana nikah, maksudnya afdal tu bila? Maksudnya apabila dia merasakan iza kana yaqta'ahu merujuk kepada nikah, yaqta'a an-nikah anha tu maksudnya anil ibadah, ibadah kan muannas. Maksudnya nikah tu memotong dia daripada ibadah ihtimaman biha. Maksudnya dia macam ni merujuk kepada orang yang macam dia tak berhajat untuk kahwin sebabnya dia selalu beribadah, selalu istighfar lah. Dalam kitab disebut istighfar bil ilmi. Maksudnya dia selalu busy tuntut ilmu. So bila dah busy tu tak ingin pun beribadah, tak ingin pun nikah kan. So dalam kitab ni kata afdal lah kalau sekiranya yaqta'a, maksudnya sekiranya nikah tu dapat potong kan. Maksudnya pisahkan dia daripada ibadah yang dia buat selama ni ihtimaman. Maksudnya selama ni dia pentingkan tu, tapi sebabnya nikah dia tak pentingkan tu. Macam tu lah. Tapi dalam kita kata ibadah tu lebih afdal lah. Dia kau faham lah. Okay. So unzur. Okay, ni yang terakhir untuk hari ni. Okay. Yang ke matan minhaj yang seterusnya lah. Okay, kultu kan. Tu. Kalau ni tu tau sebenarnya. Kultu. Kalau ustaz kata kultu, dia merujuk kepada kalam Imam An-Nawawi mazada fil Muharrar. Maksudnya kitab dia Muharrar. Tapi kultu dalam kitab Mughni Muhtaj ni, dia sekadar kalam Imam Nawawi yang ditambahkan apa yang ada dalam Muharrar. Tak
Okay, sama balik. Okay, hai korang. Ada tak? Ada. Okay, ni last dah ni. Okay, kultu tadi tu maksudnya kalam Imam Nawawi sendiri. Ditambahkan daripada Muharrar ni. Okay, and wallahu a'lam maksudnya kalam hitaman mazadahu. Ni maksudnya kultu apa yang ditambahkan. Wallahu a'lam maksudnya kalam hitaman, maksudnya di akhir, mengakhirkan kalam dia. Macam itulah. Yang itulah yang Ustaz kata kadang exam tanya kan, apa maksud kultu, apa maksud wallahu a'lam. Ni menurut apa yang Ustaz cakap lah. Okay, kultu, sambungan kultu fa'im lam yata'abbad. Ni semua ada kitab ni. Fa'im lam yata'abbad, maksudnya kat sini, contohlah tadi kan orang tu ibadah kan, suka beribadah kan. Tapi kalau orang tu tak beribadah sangat pun, tapi dia saja tak nak. Tapi sedangkan dia ada ukbah. Fa'in lam yata'abbad fannikah afdal fil asah. So huraian kita tengok kaul syarih ni, faqidul hajah, dia tak ada hajat, tak teringin pun. Wajidul uhbah, maksudnya dia ada uhbah, dia ada kemampuan. La illata biha, illah tu maksudnya al-marad, maksudnya penyakit. Tak ada penyakit apa-apa. Nikah afdal. Limaza? Dalam kitab cakap afdalu kailan in order to takdidihi al-batalah wal farar illa al-fawahish. Takdidi means memenuhi lah. Macam kalau kita nak cakap memenuhi masa, takdidi al-waktu. Ni takdidihi memenuhi al-batalah wal farar fil fawahish. Terasa kekosongan untuk buat benda yang inilah maksiat semua kan. Itu maksudnya bila manusia terasa kosong, dia lagi tendensi nak buat maksiat kan. So kalau nikah ni afdal in order to untuk penuhkan inilah kekosongan yang dia ada tu. Macam tu dalam qaul syarih cakap lah. Okay, ni matan minhaj yang seterusnya. Fa in wajada uhbah wa bihi illah, dia ada ubah tapi dia ada penyakit pula, seperti kaharomin, maksudnya tua, atau maradin daim, atau maksudnya penyakit, atau ta'ni, maksudnya penyakit tuan, karuha, maksudnya dia makruh. Wallahu a'lam. Okay, maksud kalau kita tengok explanation kat bawah tu, dia aku summariskan, faqidul hajah, tak ada hajat, wajidul ubah, dia ada kemampuan, tapi dia ada illah maksudnya penyakit, maka hukum dia akan jadi makruh. Haram kat sini maksudnya syaifuha, maksudnya dah tua, kabura asin, umur dah meningkat. Illah atau ta'nin maksudnya al-marad. Kenapa? Di adamil hajah ma'a mana'il mar'ah minat tahfin. Maksudnya dia dah lah tak terima dengan perempuan tu. Lepas tu dia akan menghalang perempuan tu dari tahsin. Tahsin ni maksudnya chastity lah. Perempuan tu ada chastity yang itulah dia akan menghalang dan kita cakap. Okay, tu je. Okay, jazakallah khairan. Okay, dah ketemu ni. Terbaik lah Bika. Okay.